bidawami huduril qalbi ma'al haq. Zikir ialah kita bebaskan diri kita. Kita melepaskan diri kita daripada dua perkataan. Yang pertama ghaflah. Ghaflah ni biasanya ulama-ulama kita terjemah lalai. Yang kedua nisyan, lupa. Apa beza lalai dengan lupa, tuan-tuan? Ya, kata setengah ulama, ghaflah ni, lalai ni ialah dia lupa benda yang telah lepas, dia lupa benda yang sekarang, dan dia lupa benda yang akan datang. Itu dikira ghaflah. Ataupun dalam bahasa Arab, ghaflah dalam bahasa Melayu kita lalai. Ada setengah ta'rif, ghaba an balihi. Apa makna ghab? Ghaib dalam pemikiran dia. Kita ni, tuan-tuan, kalau kadang-kadang sesibuk mana pun, ingat juga akhirat, ya. Ke masuk surau baru ingat akhirat. Tak adalah sampai ke tahap itu. Walaupun kita duduk di pasar, kita duduk di tempat-tempat kerja, apa saja masalah kita, makin banyak masalah, makin banyak ingat akhirat. Tapi ada orang ni atas muka dunia ni, tuan-tuan, dia dalam situasi apa pun, dia tak ingat Allah. Dia tak ingat dunia. Ni orang kata ada ke, tuan-tuan, orang tak ingat dunia? Dunia pun dia tak ingat. Hatta diri dia pun dia lupa. Dia panggil lupa diri. Betul ya? Ini manusia lalai. Adapun perkataan nisyan, lupa benda yang telah lepas. Ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab, dia lupa benda yang ke depan, iaitu as-sahwu. Perkataan dia as-sahwu, sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi? Sujud dengan sebab lupa. Lupa apa? Boleh jadi tuan-tuan lupa doa kunut, ya. Baik, selepas kita bangkit daripada solat subuh ni, rakaat kedua, i'tidal, rukuk, kemudian i'tidal. Lepas i'tidal tu kita kena baca apa sebelum sujud? Biasanya kita baca doa kunut dalam solat subuh. Ni benda ke depan. Tiba-tiba dia terus sujud. Sah tak sah solat dia? Sah. Tapi dia kena sujud sahwi. Ya, sunat muakkad, dia tertinggal sunat muakkad di segi mazhab Asy-Syafi'i, maka sunat sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi, sah juga. Ya, kerana doa kunut itu pun adalah sunat. Kita pun dah belajar. Tapi sunat ni bukan sunat biasa, sunat muakkad. Menyebabkan dalam mazhab Syafi'i, supaya kita sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi? Sujud lupa. Lupa yang mana? Lupa yang ke depan tu, yang sepatutnya kita baca setelah daripada i'tidal. Baca dulu doa kunut, barulah. Jadi itu namanya sahwu. Jadi saya ulang lagi sekali, ya, dalam kaedah bahasa Arab ni, tuan-tuan sekalian, iaitu ada lupa yang sebelum ni, yang lepas, yang sekarang dan akan datang, itu yang dikatakan ghaflah. Adapun lupa yang sebelum ni, yang lepas, itu nisyan. Ada lupa yang akan datang, itu as-sahwu. Itulah di antara. Tapi di sini dia tak kata as-sahwu, dia tak masuk kan. Jadi zikir membebaskan diri kita daripada lalai dan daripada lupa, dengan hati kita sentiasa hadirkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama zikir. Baik, waqila, maka dia bawa kepada kita lagi, ada juga ulama berkata, apa makna zikir? Tardidus millah bil qalbi wal lisan. Ulang-ulang nama Allah. Sama ada kita ulang nama Allah itu dalam hati kita, ataupun bil lisan, dengan lisan kita. Apakah nama Allah? Allah tu adalah nama Allah. Yang lain yang 99 tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ya tuan-tuan, ya, hafal dalam Asmaul Husna. Jadi tuan-tuan nak sebut yang mana? Nak sebut Allah, Allah, Allah pun boleh, kerana ia adalah nama Allah. Cuma tuan-tuan, mungkin tuan-tuan sudah tahu, saya ulang sedikit. Apa beza Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ya, 99. Allah adalah ismuz zat, nama kepada diri Allah. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim dinamakan ismus sifat, nama yang menunjukkan sifat Allah. Ar-Rahman nama Allah, tapi menunjukkan sifat pemurah. Ar-Rahim nama Allah, nama Allah yang maha penyayang, sifat penyayang. Jadi mana-mana nama yang tuan-tuan ulang, Allah, 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 ataupun Ar-Rahman, Ar-Rahim, cuma biasanya orang kita ni ditambah ya apa? Ya dipanggil munada, harfun nida, huruf kata seru. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sattar, Ya Azim. Maka tambah huruf ya pun boleh. Tapi kalau buang huruf ya dengan alif, kena tambah alif dengan lam ta'rif, Ar-Rahman, Ar-Rahim pun boleh. Juga dikatakan zikir. Ataupun kita juga dikatakan sedang berzikir, tardidu sifatin min sifatihi. Kita ulang sifat-sifat Allah. Ya, kita bercakap pasal Allah wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud Allah adalah wujud yang kidam, yang tidak ada permulaan.
Wujud Allah wujud yang baqa, yang tidak ada kesudahan. Wujud Allah adalah wujud yang mukhalafatuhu lil hawadis, yang tidak sama dengan benda-benda yang baharu ataupun makhluk. Bagaimana wujud Allah? Wujud Allah adalah wujud yang wahdaniyah, wujud yang esa. Kita cerita pada anak kita, kita bersembang-sembang. Ada ke sembang pasal ni? Tak adalah kan? Oi, hebat Tuan Haji ni sembang pasal sifat 20 ni. Sembang-sembang. Tuan-tuan sekalian, ni mesti dah buka kitab. Tak apa, walau bagaimanapun dia dikira zikir kepada Allah. Ataupun saya nak reka-rekakan tuan-tuan cepat-cepat sikit. Ataupun hukmin min ahkamihi. Ya, kita berbicara tentang hukum daripada hukum-hukum Allah. Ya, kita kata benda sunat, benda wajib, benda makruh, benda ni duk bincang-bincang pasal hukum-hukum Allah ni pun dikira berzikir. Walaupun kita duduk bincang-bincang tuan-tuan sekalian, apa hukum ni? Ni sekarang duk sibuk. Apa hukum orang non-Muslim memasak bagi ke orang Islam? Sibuk. Baik cakap yalah tuan, saya tak nak cakap malam ni, tapi nak bagi tahunya, kita duduk sembang dalam Facebook kita pasal hukum makan makanan orang non-Muslim memasak. Apa hukum? Pun dikira berzikir kepada Allah. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Baik, ataupun fi'lin min af'alihi. Kita duk bercakap tentang dan duk ulang-ulang dengan hati kita atau duk ulang-ulang dengan lisan kita tentang perbuatan daripada perbuatan-perbuatan Allah. Ni banjir ni tuan-tuan, siapa yang buat? Kalau kita tanya soalan. Sebab hujan siapa yang turun? Allah yang turun. Habis kenapa Allah turunkan hujan sampai tenggelam? Ya. Sebab hidup ni, katakan Allah dah bagi tahu, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti kami akan uji kamu. Antara ujian yang akan kami uji kamu ialah minal khauf, ada rasa takut, wal ju', ada rasa lapar. Maka bila mana lapar, Allah nak uji kita. Macam mana? Memang tuan-tuan sekalian, kita mungkin kita baru ni kita tak hadapi, tapi mungkin ada sahabat kita duduk atas bumbung, berapa malam? 2 malam, tak ada makanan, lapar. Rupanya lapar ni Allah uji. Macam mana? Maka itulah ujian-ujian yang telah Allah. Jadi kita duk bincang perkara-perkara itu pun dikira kita berzikir. Walaupun kita tak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, pun dikira berzikir. Ataupun kata Imam Ibn Athaillah, ghairi zalik, selain daripada itu. Selain daripada sebut nama Allah, selain daripada sebut sifat Allah, selain daripada bincang hukum Allah, selain daripada bercakap tentang perbuatan-perbuatan Allah, selain daripada itu, mimma yutaqarrabu bihi ila Allah, daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita ni makin hari makin dekat dengan Allah, pun dikira zikir. Macam kita duk bincang nak buat bantuan kan tuan-tuan ya? Kita nak bantu sahabat-sahabat kita di Seri Muda, sahabat-sahabat kita di Kampung Tengah, Puchong dan sebagainya. Kita duk bincang macam nak menolong dia. Dan nak tolong saudara kita se-Islam dengan kita, ataupun menolong orang non-Muslim sekalipun yang kena banjir. Itu ajaran apa tu? Ajaran Islam. Islam tu dari mana? Dari Allah dan Rasul. Itu pun dikira berzikir. Kita buat, dipanggil apa? Pusat pengumpulan kan? Kita duk buat pusat pengumpulan ya, untuk kita kumpulkan satu tempat barang-barang yang keperluan. Maka kita bincang, kita organise baik-baik, kemudian kita lantik AJK dan semua sekali. Semua itu menyebabkan kita kira berzikir pada Allah. Kenapa? Kerana benda itu adalah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu alam, itulah makna zikir. Jadi sekarang ni membuka suatu minda kita agak lebih luas. Maknanya zikir ni tak semestinya kita ampas sejadah, ambil wuduk, duduk sejadah, ambil tasbih. Itu zikir. Boleh juga, betul juga yang tu zikir. Habis yang orang keluar pergi kerja tu pagi-pagi tu tuan-tuan sekalian, cari harta halal, menjaga hukum Allah, tak nak bagi sesuap makanan pada anak isteri dengan harta yang haram, ya, tambuk, redah, tuan-tuan, hujan dan sebagainya. Itu apa tu? Itu juga zikir. Kalau dia jaga halal dan haram. Okeylah. Jadi kalau tuan-tuan, contoh. Kalau orang rumah tanya, nak ke mana ni? Nak pergi berzikir. Pergi berzikir bukan nak pergi pejabat lah. Iyalah, nak pergi berzikir lah. Pergi cari harta yang halal. Ya. Sebut benda halal tu. Untuk menunaikan amanah. Kan kita kata ini suami. Ada amanah tanggungjawab. Keluar rumah. Hujan-hujan ni. Iyalah, hujan pun hujan lah. Inilah berzikir. Ni tuan-tuan, rupa-rupanya Islam ni kalau kita belajar, dia bukan sempit dia punya makna dia. Ya, maknanya begitu luas. Baru ni orang tanya saya, subhanallah. Saya pun sebenarnya bab-bab macam ni malah dah. Minta maaf tuan-tuan, saya sebut minta maaf walaupun ni live lah. Kadang-kadang kita malah campur tangan dah dalam bab-bab benda ni dah. Ulama dah selesai lama dah. Ya, ada seorang tu dia bercakap dalam TikTok, tak silap saya tuan-tuan. Orang dia, sebab orang hantar pada saya tu dalam TikTok. Ya, dia doktor. Dia kata ada masyarakat sekarang ni duk baca Quran dalam Zoom kan, baca Yasin dalam Zoom.
ada keluarga meninggal, ada sahabat meninggal. Baru ni kan ramai meninggal dengan masalah pandemik apa ni. Kita nak pergi melawat tak boleh. Ya, nak pergi ziarah kubur dia pun tak boleh nak baca doa. Akhir sekali buat bacaan Yasin dalam Zoom. Ya, pakat-pakat kat taman kita ni. Kalau ada orang taman kita meninggal dunia, sahabat satu jemaah dengan surau dengan kita nak melawat dia tak boleh sebab dia ni positif. Ya, nak pergi ke kubur pun tak boleh, tuan-tuan sekalian. Kita nak buat apa dengan kawan kita ni? Takkanlah tak nak doa. Sebelum doa, bacalah Quran, ambil berkat. Maka buatlah satu grup Zoom bacaan Yasin untuk arwah. Doktor tu kata tak boleh, Nabi tak buat, tak pakai Zoom ni. Nabi tak pakai Zoom apa semua sekali ni. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan, janganlah kita jumuk sangat dalam dunia moden hari ni, tuan-tuan sekalian, ya. Tapi tak apalah, tak payah hurai panjang lah, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan nak, saya kata macam mana ni Ustaz? Ada kawan saya tu, sama juga kawan kita meninggal baru ni. Dan ada seorang tu bergegah dia, kita buat satu grup buat bacaan Yasin dalam Zoom. Kemudian dia buat 2-3 kali, dia berhenti. Kenapa berhenti? Dia kata, tengok tu, ada orang tegur dia, Nabi tak buat dalam Zoom ni. Yalah, memang zaman Nabi tak ada Zoom, tak ada Google Meet. Ni benda-benda begini, tuan-tuan, orang panggil apa ya? Minta maaf kita cakap. Sepatutnya kita orang Islam ni, benda yang tidak bercanggah dengan agama, dengan syariat, benda yang memudahkan kita. Macam ni, live ni. Ni zaman Nabi ada ni. Nabi sesak semua ni. Sudah. Ni orang panggil orang apa ni? Pemikiran sempit. Sama juga kalau orang faham, zikir ni mesti duduk atas jadah, kena ada tasbih. Hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu je zikir. Orang ni sempit pemikiran dia, tuan-tuan, dalam hidup beragama. Ya, agama ni adalah sesuatu yang melapangkan kehidupan kita. Ya. Kita nak cakap apa siapa, tak apa, saya kata tuan-tuan fahamlah. Kita teruslah pada muka surat 59. 59 ni tak payah bacalah, tuan-tuan. Kita terus pada muka surat 60. 59 tu sekadar kesimpulan apa yang kita sebut sebelum tu. Jadi saya ulang lagi sekali pada tuan-tuan, kita ajar anak isteri kita bahawa zikir ialah suatu makna yang luas. Maknanya isteri kita duk memasak kat dapur tu pun, dia kerana dia tunaikan tanggungjawab dia, kita balik nak makan pun dia sedang berzikir. Cuma kita bagi tahulah, kalau you nak lebih pahala, you cakaplah sambil duk memasak tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin lebih sedap sikit daging tu kan. Kelebih apa? Tu tak biasa. Daripada dia duduk diam, tapi dia sedang menunaikan tanggungjawab dia atas perintah Allah, maka dia sedang berzikir. Macam seorang perempuan keluar daripada rumah, dia bertudung. Dia bertudung, kenapa dia bertudung? Kerana dia tahu dia orang Islam, dia muslimah, dia wanita muslimah. Kemudian dia keluarkan apa? Kerana dia taat kepada Allah. Maka walaupun dia tak sebut subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, sepanjang dia pakai tudung tu, dia dikira berzikir pada Allah kerana dia patuh kepada hukum Allah. Maka maknanya dia dapat pahala. Itu dengan makna yang lebih luas lah, tuan-tuan. Cumanya dia ada zikir umum, zikir khusus. Ni insya-Allah ke depan nanti kita bahas. Zikir ni dia banyak. Ada zikir umum, solat zikir, solat pun zikir. Surah Taha, aqimis salata li zikri. Hendaklah engkau dirikan solat supaya kamu ingat berzikir kepadaku. Tapi solat itu zikir umum. Jangan pula orang kata, tadi ustaz saya dah solat tu pun dah zikir, buat apa saya zikir lagi lepas solat? Itu zikir umum. Yang solat tu, lepas solat tu zikir khusus, menyebut kalimah-kalimah khusus. Kali ke depan nantilah, tuan-tuan, pembahagian ada muka surat 63 je pembahagian zikir, nanti saya detailkan pada tuan-tuan. Baik, muka surat 60 ni kita pergi dulu kepada kepentingan zikir. Yang ni pun saya yakin tuan-tuan dah faham, cuma saya ringkas-ringkaskan insya-Allah. Kita terus baca yang pertama tu. Menghubungkan seorang hamba. Apakah kepentingan zikir? Menghubungkan seorang hamba dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Tuan-tuan, bila mana Allah cipta kita selaku hamba kepada Allah, dan kita tahu betapa besarnya nikmat Allah kepada kita dengan mencipta kita sebagai seorang manusia. Manusia pula Allah pilih kita manusia yang muslim, yang mukmin. Ya, manusia ni banyak, ada kafir, ada munafik, tapi kita ni dipilih oleh Allah untuk lahir daripada ibu dan ayah muslim yang mukmin. Maka kita hadir ke masjid. Ini benda besar. Macam bagaimana cara saya dengan tuan-tuan nak berinteraksi dengan Allah? Bagaimana cara nak berhubung dengan Allah? Salah satu ulama kata pentingnya kita berzikir kerana zikir itu adalah menghubungkan kita dengan Allah. Ya. Macam mana kita nak berinteraksi dengan Allah? Maka salah satunya, selain daripada solat, selain daripada baca Quran, kita kena berzikir. Baik, yang keduanya ialah membuktikan keimanan seseorang hamba kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ya.
Bila mana saya dengan tuan-tuan berzikir pada Allah, itu bukti kita beriman akan kewujudan Allah. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut sedikit, ada dalam satu kitab tu, kalau tak silap saya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Lis Samarkand, seorang tu dia bertaubat kepada Allah dan dia tidak menepati syarat taubat, tapi Allah ampunkan dosa dia. Maka malaikat tanya Allah, wahai Allah, kenapa kamu ampun si fulan dan si fulan ni? Ya, si fulan, sedangkan dia bertaubat tetapi tidak menepati syarat. Tuan-tuan pun tahu kan, syarat taubat, kalau dosa kita dengan Allah ada 3 syarat. Kalau dosa kita terlibat sama dengan orang, ada 4 syarat. Contoh, kita mengumpat, contoh, wal-iyazubillah, kita mengumpat, dosa itu adalah dosa kita dengan Allah kerana kita langgar perintah Allah, dan dosa juga dengan orang. Maka di sana kena ada 4 syarat. Selain pada 3 syarat yang pertama, syarat lainnya ialah istahallahu, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa makna istahallahu? Kamu kena pergi jumpa dia, yang orang yang kamu mengumpat tadi, kamu kena minta halal. Bukan minta maaf. Mengumpat ni jangan minta maaf, minta halal. Kenapa? Sebab kita dah makan daging dia. Tu kata Imam Nawawi. Ya, kalau kita buat benda-benda lain, itu boleh minta maaf. Kalau mengumpat, bukan minta maaf saja, kita kena minta halal. Tapi orang si A ni, si fulan ni, dia bertaubat tak cukup syarat, tapi Allah ampun dosa dia. Maka bila mana malaikat tanya, wahai Allah, kenapa kamu ampun dosa dia sedangkan dia tak cukup syarat? Dia kata, aku ampunkan dosa dia, kata Allah. Ya, ni hadis kursi, aku ampunkan dosa dia sebab apa? Sebab walaupun dia tak cukup syarat, tapi dia yakin aku ada, sebab tu dia bertaubat. Rupa-rupanya tuan-tuan, meyakini, mengimani kewujudan Allah, Allah itu ada, satu nilai yang besar yang dipandang oleh Allah kepada diri kita. Maka kata ulama, bila mana kita berzikir kepada Allah, itu menunjukkan diri kita itu yakin Allah itu ada. Tuan-tuan pernah tak ingat pada orang yang tak ada? Pernah? Nanti orang tanya kita, macam mana Ustaz orang yang tak ada? Orang yang tak pernah ada. Bukan orang tu mula-mula dia ada, kemudian dia mati, dia tak ada. Itu memanglah dia pernah ada. Ni orang yang tak pernah ada. Tuan nampak sedih, menangis, ni apa cerita? Saya rindu pada orang. Orang mana? Orang yang tak pernah ada. Mana boleh kita ingat kepada orang yang tak pernah ada? Kita pun tanya, dulu dia ada kan? Cuma dia meninggal dunia. Tak. Dia tak pernah lahir pun atas muka dunia. Habis, ya kita ingat buat apa? Memang dia tak ada. Maka, maksud saya bukan apa tuan-tuan pun fahamlah. Maksud saya ialah, bila mana kita ingat pada seseorang, berarti orang itu ada. Mungkin sekarang dia tak ada, tapi dulu dia ada. Sama juga bila mana kita zikir pada Allah, kita ingat Allah, itu bukti kita yakin Allah itu ada. Mana ada orang ingat kepada benda yang tidak ada. Wallahualam. Baik, seterusnya, zikir pentingnya juga ialah membawa ketenangan, kelapangan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Ini tuan-tuan sekalian, dia zikir ni dia akan bawa bahagia. Ya, sebab tu hakikat bahagia sebenarnya ialah bila mana kita ingat Allah. Ada baru ni dia sama, saya pernah cerita juga pada tuan-tuan. Ada seorang tu dia datang jumpa saya. Dia kata dia ni susah, tak ada jodoh. Ya, ada pun tak jadi. Jadi yalah, dulu ada belajar juga, dipanggil mandi bunga. Ya, mandi bunga, belajar dengan almarhum Datuk Dr. Harundin. Ya, dia bukan orang perempuan saja tuan-tuan, orang lelaki pun ada. Padahal orang lelaki ni mudahlah sikit nak cari orang, tapi cari jumpa lepas tu tak jadi. Cari jumpa lepas tu tak jadi. Mana nak mandi bunga? Yalah, kita pun dah dulu belajar, tolonglah tuan-tuan. Tolong, cuma dia cakap gini, Ustaz. Dia kata Ustaz, kalau saya kahwin ni, Ustaz doa lah supaya perkahwinan saya tu bahagia. Saya kata, boleh tak saya nak betulkan sikit? Dia kata boleh. Saya cakap, kebahagiaan itu dia tidak ada pada perkahwinan. Betul tuan ya? Pada perkahwinan semata-mata, dia tidak ada bahagia di situ. Kerana berapa ramai orang dulunya happy tuan-tuan, lepas kahwin derita sampai sekarang. Ya ke? Masa bujang dulu happy dia, pergi sana pergi sini seronok. Lepas kahwin dapat termenung je. Kenapa? Kena marah kat isteri ke apa? Ada orang lepas kahwin tuan-tuan derita. Mungkin dianiaya oleh suami, ataupun dianiaya oleh isteri, ataupun macam-macam lah. Kerana apa? Kerana bahagia bukan pada perkahwinan. Bahagia itu ada pada hati. Hati yang mana? Hati yang ingat Allah. Maka kalau suami berkahwin, suami ingat Allah, solat, baca Quran. Isteri berkahwin, isteri ingat Allah, solat, baca Quran, tutup aurat. Maka isteri dan suami itu akan tenang.
Sebab bahagia tu sebenarnya pada ketenangan. Betul ya? Kalau dah tak tenang, isteri tak tenang dengan suami, suami tak tenang dengan isteri, mana ada bahagia? Sebab tu, salah satu daripada Allah kata berkahwin tu ialah tujuannya untuk ketenangan. Salah satunya. Jadi macam mana nak tenang? Nak tenang ingat Allah. Macam tuan-tuan pernah tak ingat suami, ingat isteri, tiba-tiba tak tenang? Ada? Tuan-tuan, kita ni sebenarnya kadang-kala kalau kita ingat kepada selain Allah, biasanya dia jadi tak tenang. Contoh, anak perempuan kita keluar rumah, dia pergi mana-mana, dia kata nak balik pukul apa? Dia cakap, ayah, papa saya nak balik pukul 5 sampai dah rumah, pukul 6, pukul 7 tak sampai lagi. Risau tuan-tuan. Tapi kalau kita ingat Allah, kemudian baru ingat ke anak kita, kita pun doa, ya Allah, anak aku ni sepatutnya dah sampai pukul 5 petang ni, dia tak sampai lagi ni, pukul 7 ni, ya Allah kau jaga dia, ya Allah. Hati kita Allah bagi tenang. Sama juga isteri akhir-akhir zaman ni kan, kalau suami selalu balik lewat, tak tenang. Betul tuan-tuan? Ke isteri tuan-tuan okey? Dah lah selalu balik lewat, kemudian kadang-kadang tak balik pula. Sudah. Maksudnya kalau dia ingat kita semata-mata, mungkin dia tak akan tenang. Tapi kalau dia ingat Allah, kemudian dia ingat kat kita, dia suruh Allah jaga kita, jaga iman kita, jaga akhlak kita, maka insya-Allah Allah bagi tenang. Kerana tenang itu sebenarnya ada di hati, bukan ada pada sesuatu yang kita buat. Kalau saya tanya tuan-tuan, sama juga bahagia. Bahagia ni ada pada harta ke? Berapa ramai orang berharta tak bahagia? Berapa ramai orang yang selebriti yang masyhur satu dunia tapi tak bahagia? Kadang-kadang makan pil-pil tertentu untuk bunuh diri. Kenapa? Kerana bahagia bukan pada di situ, bahagia pada hati. Macam orang katalah tuan-tuan pun fahamlah kan. Kita boleh beli apa? Kita boleh beli ubat. Tapi kita tak boleh beli sihat. Ubat lain, sihat lain. Adakah sihat tu ada pada ubat? Tak. Berapa ramai orang makan ubat akhir sekali meninggal juga. Berapa ramai orang yang demam tak makan ubat pun tuan-tuan sekalian, alhamdulillah sihat juga. Habis apa sebenarnya? Yang ni baru kita faham. Semuanya kena kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okeylah, selesai tuan-tuan ya. Masa okey lagi ke? 8.20 berapa malam ni? Kita ni tak boleh mengaji banyak sangat tuan-tuan akhir-akhir ni, kita kena isyak berhentilah tuan-tuan ya. Yang ni bincang biasa, cuma yang penting sekali ialah saya dengan tuan-tuan mesti ada masa lapang untuk berzikir kepada Allah. Baik, yang kedua, kepentingan zikir yang kedua, muka surat 61. Menyelamatkan diri seorang hamba daripada azab Allah yang maha perkasa. Tuan-tuan, kata ulama, ada juga hadis-hadis Nabi, tidak ada satu amalan yang paling menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah ialah zikir. Ingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Allah kata kalau kamu ingat aku ingat pada kamu. Bila mana Allah ni tuan-tuan, kalau dia ingat kat kita, ya, dia tidak akan ingat saja-saja macam kita lah tuan-tuan. Kalau kita ingat pada orang, kurang-kurangnya adalah hadiah, adalah cendera hati dan sebagainya. Orang pakai sikit tanda ingat. Bila mana Allah Ta'ala ingat pada kita, kata ulama, Allah Ta'ala, kalau saya nak terjemah banyaklah ayat ni tuan-tuan. Ya, kalau kita ingat pada Allah dengan cara beribadah kepada Allah, Allah ingat pada kita dengan pahala. Itu maksud fazkuruni azkurkum. Kita ingat pada Allah dengan solat, Allah bagi kita pahala solat. Kalau kita ingat kepada Allah dengan bersabar, Allah bagi kepada kita ganjaran sabar. Apa ganjaran sabar? As-sabru sawahul jannah. Sabar itu ganjaran dari syurga. Kalau kita ingat Allah dengan cara bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Itu cara. Apa maknanya? Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita ingat Allah dengan cara memohon daripada dihumban ke dalam neraka, maka Allah akan selamatkan kita untuk membawa kita ke syurga. Itu maksudnya Allah ni, kalau dia ingat, kita ingat pada dia ingat kat kita, dia akan selamatkan kita. Sama ada dunia, alam barzah dan sebagainya. Baik, seorang hamba yang berzikir dan tidak berzikir diibaratkan orang yang hidup dengan orang yang telah mati. Itu adalah satu hadis Nabi. Ya, masalul, ya, perumpamaan orang berzikir dan orang tidak berzikir, kamasalil hayy wal mayyit. Ya, seumpama orang yang hidup dengan orang mati. Zikir ni maknanya ingat. Kalau kita terjemah antara makna bahasa Melayu kita. Lalai maknanya orang tu lupa, tak ingat. Orang tak berzikir, orang yang lupa, orang yang lalai. Apa makna lalai? Salah satu lalainya ialah dia tak sedar. Dia tak sedar diri dia. Siapa diri dia? Dia tak sedar. Ya, sebab tuan-tuan sekalian, berapa ramai hari ni kita tengok manusia yang sampai tahap mengaku Tuhan. Ni orang ni sedar diri tak? Kalau kita tanya soalan. Kalau kita kata yang mengaku Nabi itu pun orang dah tak sedar diri. Ya, mengaku Nabi, mengaku Rasul.
Rasul Melayu pula tu. Itu pun kita kata, orang ni tak sedar dia ni. Kalau dia sedar siapa diri dia dan dia tahu akidah Islam ni apa sebenarnya, dia tak akan mengaku Nabi. Ini bukan mengaku Nabi, tuan-tuan, mengaku Tuhan. Apa maksudnya? Manusia ni tak sedar diri. Ya, kalau kita ingat Tuhan, ya, maka kita tidak akan pernah mengaku sebagai Tuhan. Itu maksud Nabi. Orang yang zikir ni adalah orang yang hidup. Orang yang hidup apa maknanya? Dia sedar siapa diri dia. Ya. Sebagaimana orang mati tu, kita cakap apa pun dia tak sedar dah sebab dia mati. Begitulah orang yang tidak berzikir umpama orang mati yang tak sedar diri, tak sedar dah apa kita cakap, apa sekalipun. Ya, kemudian disebut di sini juga, tuan-tuan sekalian, saya rekaskan daripada, kalau tuan-tuan nak rujuk balik dalam kitab tu muka surat 61, dan rujukan kitab tu saya tulis kat bawah tu. Ya, karangan Syekh Abdul Qadir Isa, apa yang saya sedang untuk sebut sekarang ni. Baik, kemudian zikir juga membebaskan diri daripada berkawan dan dikuasai oleh syaitan. Kalau saya baca sikit di sini, daripada Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq At-Tasawuf, beliau mengatakan annahu yunji min azabillah ta'ala. Ya, orang yang berzikir ini, sesungguhnya zikir itu akan menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah. Annahu yatarudu syaitan wa yaqma'uhu. Zikir juga menjauhkan syaitan dan menghalaunya. Tuan-tuan, salah satu kalau saya belajar dengan syekh saya, musuh kita ni satu aja. Selain daripada itu bukan musuh, dia panggil mad'u. Apa makna mad'u? Hatta orang kafir pun disebut mad'u. Mad'u ni orang yang kita kena dakwah dia. Musuh kita satu. Kecuali orang itu sudah berkawan dengan syaitan, maka dia jadi musuh lah. Musuh kita satu saja, iaitu syaitan. Yang Allah isytihar dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Dan syaitan ni, tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak lawan dia? Mustahil kita nak boleh lawan dia. Pertama, dia tak nampak. Dah lah dia tak nampak. Yang kedua pula, dia boleh mengalir dalam darah kita. Maknanya dia boleh masuk dalam badan kita. Jadi apa benting kita? Nak cakap pasal benting macam mana? Benda tu dah masuk dalam dah. Maka salah satu caranya ialah, kata ulama, berzikir. Bila mana kita berzikir, ya, syaitan itu akan jauh daripada kita dan kita boleh menghalau dia supaya keluar daripada badan kita. Ini salah satunya. Dan sesiapa yang tidak berzikir, Allah Ta'ala akan letakkan seekor syaitan dengan dia sebagai kawan rapat dia. Allah ada satu ayat Quran, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa angka ayat tu. Allah sebut, wa man ya'shu an zikrir rahman. Ya, sesiapa yang melalui kehidupan ini jauh daripada berzikir kepada Tuhan Ar-Rahman. An di situ iaitu, kalau nak terjemah mudah juga, dia tidak berzikir kepada Allah. Maknanya apa? Dia sentiasa lalai dari Allah. Nuqayyid lahu syaitanan. Allah Ta'ala akan letakkan seekor syaitan dengan dia. Fahuwa lahu qarin. Syaitan itu akan jadi kawan rapat kepada dia. Maknanya orang yang tidak berzikir pada Allah ni, biasanya dia tak solat lah, tuan-tuan. Kalau tak berzikir, ataupun dia tak solat, dia tak baca Quran, apatah lagi dia nak berzikir, jauh sekali, maka orang ni Allah akan letak pada diri dia seekor syaitan. Syaitan tu fahuwa lahu qarin. Dia jadi qarin. Qarin tu ialah kawan rapat. Ya, sebab tu kadang-kadang kita tengok seseorang tu, subhanallah, dia punya lain macam, dia punya perangai dia, tuan-tuan sekalian, ya. Rupa-rupanya dia bukan berkawan dengan manusia lagi, dia berkawan dengan syaitan. Wal-iyazubillah. Ini salah satu daripada sebab musabab, ya, seseorang itu, ya, tidak berzikir daripada Allah. Saya nak habiskan sikit lagi, tuan-tuan, saya cepatkanlah. Yang ketiga, menghidupkan hati yang mati. Mengingatkan hati yang lalai, menguatkan hati yang lemah, menenangkan hati yang resah, dan 1001 kebaikan dia tersurat dan serat dia kepada hati kita. Kita pun pelik, tuan-tuan. Allah cipta hati kita ni, dia pelik. Kadang-kadang dia keras, kadang-kadang dia berkarat, kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang dia lemah, kadang-kadang dia mati. Ni hati ni. Bukan hati yang seketul tu. Maka bagaimana menghidupkan dia kalau dia mati? Ya, bagaimana memberi kekuatan kepadanya kalau dia lemah? Bagaimana mengingatkan dia kalau dia lalai? Iaitu satu perkataan, iaitu zikir. Yang terakhir, tuan-tuan, untuk malam ni, iaitu yang keempat, menyelamatkan diri dan hati daripada penyakit paling bahaya, iaitu hati yang lalai daripada Allah. Itulah yang paling. Kenapa, tuan-tuan? Lalai ni adalah merupakan sifat yang paling bahaya, kata setengah ulama, dan dia adalah merupakan ibu kepada segala penyakit yang ada di hati. Setengah ulama mengatakan, dengan sebab lalai itulah dia jadi riak, dengan sebab lalai itulah dia jadi kufur, dengan sebab lalai itulah dia jadi hasad, dengan sebab lalai daripada Allah itulah dia buat segala-gala takabur dan sebagainya. Orang ni kalau ingat Allah, tuan-tuan sekalian, mungkinlah jahat juga, tapi taklah jahat sangat.
Boleh ke cakap gitu? Ya, boleh ke? Orang ni kalau dia ingat Allah, macam mana? Dia mungkin dia kata juga kat orang, dia maki juga orang, tapi akhir sekali dia istighfar pula lah tuan-tuan, sebab dia ingat Allah. Yang maki orang tak sampai tak ingat dunia, yang tipu orang, yang bunuh orang, ni biasanya tak ingat Allah lah. Ya. Kau bismillah dulu nak tikam orang. Bismillah, tikam orang. Bismillah mengumpat kat orang. Ya, tuan-tuan, majlis kita malam ni majlis mengumpat Al-Fatihah. Ada ke tuan-tuan? Tak akan mungkin. Sebab tu ada satu kata-kata Nabi, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Atau kama qala Nabi, tidak akan mencuri seorang pencuri itu masa dia duk mencuri itu dia beriman. Maknanya masa dia mencuri itu mungkin masa tu dia tak ada iman, tapi dia masih muslim. Jangan salah faham pula, kalau tak ada iman jadi kafir, tak. Ya, kerana muslim yang mukmin. Begitu juga Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang penzina masa dia duduk tengah berzina tu. Tidak akan berzina dia kalau dia mukmin. Maka makna ketika itu iman dia tak ada. Tapi tidaklah sampai menggugurkan akidah dia, kerana itu perbuatan maksiat, dosa besar. Ya, dosa besar dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menggugurkan akidah. Ya, kalau Mu'tazilah adalah dosa besar itu membawa seorang itu gugur akidah dan kafir. Itu pandangan Mu'tazilah, bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung akan datang lah tuan-tuan, pada muka surat 63. Tolong ingatkan saya ya, muka surat 63, pembahagian zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.